Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sambungan pengajian kita Tafsirul Quran juzuk yang ke-9 Suratul A'raf juzuk yang ke-7 bermula daripada ayat 142. Kita masih lagi dalam kisah Sayyidina Musa bin Imran alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Episod Nabi Musa ni panjang dalam surah ini, dan dalam surah lain banyak juga. Mana di antara Nabi yang banyak disebut nama dia dalam Al-Quran. Nabi yang banyak disebut nama dia dalam Al-Quran, dan dia punya perlawanan dengan kaum dia pun, sebab dia berdepan dengan kuasa besar dunia ketika itu yang gedebel sungguh. Apa dia gedebel sungguh? Nama dia Fir'aun. Jadi Fir'aun ni bukan sebarangnya orang. Dia bukan cakap dia sembah berhala, dia sendiri itu Tuhan dah, dia mengaku. Tapi bila Allah nak malukan dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala letak orang yang dia cari nak bunuh, yang dikira sebagai musuh dia, orang itulah yang dia bela, yang dia pelihara. Masya Allah, tabarakallah. Mengikut dalam fakta tafsir Al-Munir, dia kata disebut nama Nabi Musa dalam Quran lebih daripada 130 kali. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Munir ni, ketika dia tafsir kepada ayat 103 suratul A'raf, dia panggil sard. Dia bawa cerita Musa daripada mana lagi. Cerita ni terdapat dalam surah ni, kan? Kemudian mukjizat dia terdapat dalam suratul A'raf 106, surah Yunus, surah Asy-Syu'ara. Maknanya dia cuba buat analisa dari sudut angka. Kalau kita baca panjang. Dan di antara ujian kepada Nabi Musa AS, iaitulah dia berdepan dengan kaum Fir'aun yang banyak tak dengar kata, sehingga Allah Ta'ala sebut ada 9 ujian atau bala yang Allah Ta'ala hantar kepada Fir'aun wa qaumihi, dan kaumnya, iaitulah dipanggil Al-Aqbat ataupun Qibti. Itu satu kumpulan dia sendiri pun tak kurang juga. Bani Israel sendiri pun bukannya dengar kata, kan? Dalam siri yang lepas, wajawazna bi Bani Israel al-bahra, bila Bani Israel ni lepas pergi ke seberang laut, geng-geng Fir'aun sudah mati dalam laut, fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnami lahum qalu ya Musa ja'al lana ilaha kama lahum ahiliha. Maknanya dia panggil naz'ah jahiliah, dia tu masih kuat. Lepas dia mati Fir'aun, dia pergi seberang laut, jumpa tengok orang sembah berhala, sembah anak lembu, nak juga. Allahu Akbar. Inilah dia panggil ujian Nabi Musa AS. Apabila selesai daripada isu ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi Musa bermunajat untuk diturunkan kitab At-Taurah kepadanya. Baik, kita masuk bermula daripada ayat kita 142. 142. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Allahu Akbar. Tengok Nabi Musa AS setelah selesai daripada bebas dia daripada Fir'aun, Allah Ta'ala telah memperingatkan kepada Bani Israel, wa iz anjainakum min ali Fir'aun. Ingatlah hai Bani Israel akan nikmat Allah SWT ketika dia selamatkan kamu daripada Fir'aun. Mu jangan buat benda pelik kak. Ni tengok orang semua nak berhala, tengok orang tu ni nak belaka. Kita pun kalau tengok orang buat, jangan duk tiru semua. Bukan semua benda orang buat tu baik untuk ditiru-tiru. Kita ni kena nak buat benda biar kita tengok kebaikan itu dari dua dimensi. Yang pertama kita kena tengok dari sudut syariat. Dari sudut syariatnya lulus ke tak lulus syarak. Yang kedua kita tengok dari sudut keduniaan kita. Mungkin dalam sudut syariat tak bermasalah, tapi bermasalah pula dalam sudut kehidupan. Jadi kita kena tengok. Jangan pakai buat tak tahu kalu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Selesai semua isu ni, Allah mengungkit, memberi peringatan kepada puak-puak Bani Israel supaya ingat, jangan lupa. Maka marilah ayat yang kita baca ini, ayat 142 dengan tajuk Munajat Musa li Rabbih. Nabi Musa bermunajat selama 30 malam, tambah lagi 10 jadi 40 malam. Kemudian barulah dia berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla, dan dia minta nak tengok Allah. Kemudian Allah Ta'ala suruh dia tengok ke bukit. Kalau bukit tu kuat, mula-mula tengok aku. Kalau tidak, jangan duduk minta-minta. Dan peristiwa penurunan kitab Taurah kepada Nabi Musa AS. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa untuk memberikan kitab Taurat selama 30 malam. Tanda ni pelajar, ay tamam 30 lailatan, genap 30 malam. Maknanya Nabi Musa AS dia kena berpuasa selama sebulan. Selama sebulan. Sebulan dia berpuasa. Kemudian lepas pada tu baru dia boleh bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama sejarah meletakkan sebulan itu iaitulah bulan Zulqa'dah. Tanda ni pelajar, bulan Zulqa'dah dia duduk situ.
Biasalah orang puasa sehari pun bang dah mulut kan. Ni puasa sebulan. Dia kata, tak pernah sabar Saya nak pergi menghadap Allah Azza wa Jalla, tapi mulut bang, tak comel. Dia kata tidak patut. Fastaka. Dia pergi bersiwak, bersugi gigi. Bersiwak. Tuhan kata, oleh kerana membuat kerja lain, pergi buat sendiri satu tambahan lagi, pergi bersugi pula. Fatamma miqat wa atmamnaha bi 'ashrin. Tambah lagi 10 hari. Naik 10 hari pula. Fa amarahu Allah bi 'ashratin ukhra. Dia kena tambah lagi 10 hari sebab dia telah bersugi menghilangkan bau mulut tu. Wa atmamnaha bi 'ashrin ay min Zulhijjah. Kami sempurnakan puasa dia tu 40 hari tambah 10 hari lagi daripada 10 awal Zulhijjah. Sebab itu para jemaah sekalian, ketika kita membincangkan tentang fadlu Ashrul awal min Zulhijjah, ketika kita bincang tentang kelebihan 10 terawal bulan Zulhijjah, selain daripada Allah Ta'ala bersumpah wal fajri walayalin 'ashrin, kan, ada lagi yang disebut, iaitulah 10 awal Zulhijjah ini hari Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa supaya beribadat. Ketika itu Nabi Musa berpuasa. Bila selesai daripada 10 hari, mana 40 hari, fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylah, serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi. Tambah lagi 10. Lalu sempurnalah waktu, dipanggil miqat. Miqat ni dipanggil waktu temu janji. Ini penting sangat, yang kita akan bincang dalam fiqhul hayah nanti, tentang kepentingan meletakkan waktu, letakkan miqat yang telah ditentukan oleh Allah 40 malam. Bila Allah Ta'ala kata 40 malam, arba'ina laylah, jangan main-main. 40 malam mu kena bersiap sedia, membuat persiapan. Allah kata arba'ina laylah izalatu litawahum, kami tambah 10 hari lagi, maknanya 10 malam yang sempurna, supaya nak menolak salah faham orang. Mungkin dia kata 10 malam tu daripada 30 awal, maknanya 20 tambah 10 lah, 30 tambah 10, jadi 40 malam, arba'ina laylah. Bila Nabi Musa nak pergi, biasalah sebagai ketua besar, bila dia nak berangkat pergi mana-mana, dia kena lantik khalifah. Aku nak tinggal sebulan ni, lama. Siapa dia penggantimu yang menguruskan masyarakat, yang mentadbir negeri ni, siapa urus? Wa qala Musa li akhihi Harun, dan berkatalah Nabi Musa AS kepada saudaranya Harun. Saudara dia Harun. Dalam kitab ni kata Harun al-akbar minhu sinan. Harun ni lebih besar daripada Musa, lebih tua. Makna Harun tu abang. Dalam kitab Al-Munir, dalam Qisasul Quran, dia kata tidak ada riwayat yang jelas menyebutkan siapa dia besar. Tapi di sini kata Harun tu abang. Tak kira lah, yang penting dua beradik tu lah, abang ke adiknya. Dia kata kepada dia Harun, ukhlufni fi qaumi wa aslih
wala tattabi' sabilal mufsidin. Tengok. 3 pesanan Nabi Musa kepada Harun. Ketika dia nak tinggal, dia kata 3 perkara aku nak pesan kamu Harun. Semasa dia nak keluar pergi menerima Taurat, yang pertama, ukhlufni, gantikanlah aku dalam urusan memimpin kaumku. Mau jaga pentadbiran negeri ni, pentadbiran kaum kita ni, mau jaga. Aku tak ada sebulan. Lama. Yang kedua, wa aslih, dan perbaikilah keadaan mereka sepeninggalanmu. Jangan duduk elok. Apa yang tak kena, aslih, perbaikkan dah. Jangan biar dia. Yang ketiga, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah engkau menurut jalan orang-orang yang melakukan kerusakan. Mu pula jangan terpengaruh dengan dia ni. Mu jadi pembaik boleh, bukannya orang yang terpengaruh dengan siapa? Dengan Bani Israel ni. Nanti mu pula orang panggil bersekongkol. Menjadi tali baru buat dia pula. Baik. Slow-slow lah kita. Panjang cerita ni. Kita ambil satu persatu perbincangan. Itu dia panggil cerita pesanan Nabi Musa kepada siapa? Kepada abang dia ataupun adik-beradik dia, Harun. Tengok ayat. Belum Nabi Musa pergi lagi tu. Mana setelah Allah SWT munasabatul ayah, setelah Allah SWT menghitung, mengira nikmat-nikmat yang dianugerahkan ke atas Bani Israel, seperti Allah selamatkan mereka daripada berhambaan kepada Firaun, dia sudah jadi umat yang merdeka. Maka Allah Taala sebut di sini cara nak turun Taurat. Taurat ini menjadi dustur, menjadi panduan hidup dan syariat perundangan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Katanya ini riwayat, maruwiya. Bila kata ruwiya dalam bahasa Arab mana diceritakan bahawa Nabi Musa AS dia berjanji dengan Bani Israel ketika dia di Mesir, belum dia sebagai laut, kalau Allah binasakan musuh kita ni Fir'aun dengan geng-geng dia, nascaya Allah Ta'ala akan beri kepada kamu kitab min indih. Dalam kitab ini terdapat penjelasan-penjelasan, arahan-arahan dan tegahan-tegahan. Jadi bila Fir'aun sudah binasa, mereka tanya Musa, mana kitab hak janji tu? Jadi ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan cara bagaimana Taurat itu diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Nabi Musa berpuasalah dia selama berapa? Sebulan. Bulan Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah dia pergi pula, Tuhan kata tambah 10 hari lagi. Masuklah 10 hari Zulhijjah. Wa an yalqallaha sa'iman. Ketika dia nak bertemu Allah Ta'ala tu, dia kena berpuasa. Maka jadilah 40 malam sempurna. Kata di pengkaji tafsir ni, cerita ni disebut dalam surah Al-Baqarah secara mujmalah dan ditafsilkan, dihuraikan di sini. Itu yang dinamakan Quran itu tafsir Quran yang paling baik, iaitulah tafsir Quran dengan Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Jadi Nabi Musa duduk di Tur, Bukit Tur Sena tu malam. Allahu Akbar. Kata Ibnu Katsir kata apa? Fa'ala hadza yakunu, maka dengan ini Nabi Musa telah menyempurnakan miqat
waktu pertemuan dengan Allah yaum an-nahri, iaitulah pada hari raya haji. Masa tu dia panggil hari 10, sempurna hari 10 tu. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, itu Nabi Musa. Setelah selesai semua urusan, dia pun sudah berpuasa sebulan, maka kita pun bertemulah Musa dengan Allah. Tengok ayat 43, 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Dan tatkala Nabi Musa datang pada waktu kami telah tentukan itu, dia panggil miqat, waktu temu janji yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan wa kallamahu rabbuhu, Allah berkata-kata dengan Musa. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Tengok nota di bawah ni, nota 231. Pada waktu yang telah ditentukan, Nabi Musa datang ke gunung Tur Sina. Ini di Sina, di Mesir, untuk menerima Taurat. Pada saat itu dia mendapat penghormatan yang besar kerana Allah Ta'ala berkata-kata dengannya secara langsung, menurut cara yang layak bagi Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada bandingannya sesuatu jua pun. Jangan dia tanya lah Allah Ta'ala bercakap macam mana. Itu kuasa Allah Ta'ala. Dia nak berkata-kata macam mana, itu kuasa Allah. Kita hamba Allah Ta'ala ni, bila kita baca Quran, bila kita baca hadis Nabi SAW, tak usah duduk keluk-kelik banyak. Kita beriman dan kita menerima. Maka di sini berkata-kata dengan yang layak bagi zat Allah Azza wa Jalla. Jangan duk bicara banyak. Atau tu dalam bab sifat Allah Ta'ala ni, jangan banyak menggunakan akal. Ni setengah orang ni bila baca tentang nuzul, tentang apa ni, dia kata macam mana? Tak suruh macam mana, beriman sudah. Kalau kita tanya macam mana Tuhan bercakap, kita boleh terima Allah Ta'ala berkata-kata, kan? Allah Ta'ala melihat, kita kata melihat yang layak bagi dia, sudah. Kalau tidak, banyak orang panggil panjang cerita. Melihat tu dengan mata, melihat dengan mulut, itu makhluk, bukan Allah. Jangan banyak. Kalau campur tangan falsafah dalam bab ketuhanan ni, dalam bab ayat-ayat wahyu ini, kita akan, orang panggil nanar, kita akan jauh daripada kehendak yang ada. Jadi Nabi Musa alaihissalam, dia banyak berkata-kata dengan Allah. Itulah sebabnya Nabi Musa digelar Kalimullah. Apa dia gelar Nabi Musa? Kalimullah, maknanya orang yang banyak berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat balik. Bila sudah berkata-kata, dia dengar, dia yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma Nabi Musa nak suruh lengkapkan lagi pertemuan. Selain daripada dengar suara, aku nak tengok juga mu. Allahu Akbar. Nabi Musa pun minta, qala rabbi arini anzur ilaik. Maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatlah kepadaku akan zatmu yang maha suci, supaya aku dapat memandang kepadamu. Allahu Akbar. Nabi Musa sudah minta yang besar. Maka Allah jawab, qala lan tarani. Allah berfirman, hai Musa, engkau sekali-kali tidak sanggup melihatku. Mu tak boleh tengok aku, tak pada taraf. Untuk atas dunia ini tidak padan dia punya taraf untuk nak lihat Allah Azza wa Jalla. Jadi khilaflah sini di antara ahlus sunnah. Bila Allah Ta'ala kata lan tarani, mana mu tak akan boleh tengok. Puak-puak Mu'tazilah kata tak boleh tengok dunia dan juga di akhirat.
bagi kita pengikut Ahlus Sunnah, kita tak boleh tengok Allah Ta'ala di dunia, tapi insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kita tengok di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita akan tengok. Dalam ayat lain Tuhan kata wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Muka yang bercahaya pada hari kiamat, mereka akan dapat memandang Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa dengan nama Allah Ta'ala yang maha tinggi, dengan sifatnya yang maha mulia, supaya Allah Ta'ala rezekikan kami semua dapat masuk dalam syurga dan dapat memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Amin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata hijabuhun nur. Ketika orang tanya, Nabi tengok tak Allah? Nabi kata hijabuhun nur. Hijab, dinding. Aku nak tak boleh tengok Allah Ta'ala, ada cahaya. Tak boleh tengok. Lau kasyafahu, kalau Allah Ta'ala buka hijab, dia jelmakan zat dia kepada makhluk ini, la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaru min khalqi. Kalau Allah Ta'ala buka hijab dia, terbakar semua apa yang nampak itu. Allahu Akbar. Maka kita percaya Tuhan kata lan tarani. Tuhan tak kata lan ura, mana aku ni tidak boleh dilihat. Tak. Cuma mu tak boleh tengok la ni. Sekarang tak boleh tengok, mu tunggu di mana? Tunggu di akhirat. Jadi untuk menenangkan Musa, Tuhan tak tolak sekaligus. Tuhan kata Musa, mu nak tengok aku? Tengok bukit. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allahu Akbar. Allah berfirman, dia kata apa kepada Musa? Hei Musa, mu tak boleh tengok aku, kan? Tetapi tengoklah kepada gunung Tursena. Mu tengok kepada bukit tu. Bukit mana? Bukit tempat Nabi Musa duduk munajat, temu tengok situ. Kamu tengok di situ. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allahu Akbar. Jika bukit itu tak pecah, tak bergerak, tenang je, nasai engkau akan dapat melihat aku. Nabi Musa pun tengok ke bukit. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Allahu Akbar. Maka tatkala Tuhannya tajalli itu menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, bukit, maka tajallinya itu menjadikan gunung itu hancur lebur, dan Nabi Musa pun jatuh pengsan. Berubah Nabi Musa tengok. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Setelah Nabi Musa sedar semula, dia jelek, pulih daripada pengsan dia, berkatalah ia, maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu. Aku tak mau minta dah taubat, tak mau. Dan akulah orang yang pertama beriman pada zamanku. Mana orang pertamanya? Dia lah. Tengok nota di bawah. Allah Ta'ala tidak dapat dilihat dalam dunia ini, tetapi dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman pada hari akhirat. Maka pada saat itu sampailah masanya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak anugerahkan kepada Nabi Musa kerasulan ataupun kitab Taurat. Tengok ayat 144. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilihmu melebihi umat manusia."
Maknanya aku pilihmu di kalangan umat Bani Israel ini, mulah yang terbaik yang ada pada zamanmu. Mana setiap Nabi itu terbaik belaka. Jadi zaman Musa tu dia lah yang membawa perutusanku kitab Taurah dan dengannya kalamku. Fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Oleh itu terimalah apa yang aku kurniakan kepadamu dan jadikanlah dirimu dari orang-orang yang bersyukur. Tengok nota di bawah. Wa bi kalami, dengan kalamku, yakni dengan berkata-kata denganmu secara langsung, bukan dengan perantaraan malaikat Jibril, tidak, direct, dengan tiada perantaraan malaikat, meskipun engkau tidak dapat melihatku ketika itu. Tak apalah, mun tak dia tengok aku pun tidak jadi masalah. Yang pentingnya kamu dengar, kamu boleh berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla secara terus. Macam kita hari inilah, Allah Ta'ala beri pada kita boleh bercakap. Kita nak bercakap dengan anak kita, bercakap dengan ibu kita, kan? Kita melalui telefon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, boleh. Dan ada kalanya kita pakai video call. Boleh tengok gambar-gambar sengih anak suka. Ayah dia boleh tengok mandi ke tak mandi lagi anak dia tu. Maknanya Nabi Musa dia hanya boleh berkata-kata, berbicara dengan Allah tanpa melihatnya. Nikmat besar, kan? Sehingga dia digelar Kalimullah. Kemudian marilah kita nak terima kitab Taurat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsila وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. الله أكبر. Dan kami telah menuliskan bagi Nabi Musa pada lauh tu maknanya tempat kertas tulisan itu. Apa dia tengok nota di bawah? Lauh jamak dia alwah. Alwah ni artinya papan tulisan. Macam kita hari ni apa panggil papan hitam dulu, whiteboard sekarang ni kan, orang nulis-nulis tu, itu dia panggil lauh. Orang dulu ada lauh ni macam papai sekepinduk tulis atas tu. Sama ada daripada batu atau papan dan sebagainya. Di sini maksudnya kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan tertulis pada beberapa lauh. Ayat ini dan ayat-ayat yang terdahulu daripadanya bukan sahaja menerangkan tentang kandungan kitab Taurat, tapi juga tentang cara kitab itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat yang kita bincang ni lah, ada katanya tulisan itu dalam kertas papyrus dia panggil. Arab kata papyrus. Paper tu lah, paper tu jadi kertas. Jadi sebab itulah tidak lama tahan dia. Mana dia orang hafal ingat, lepas tu hilang. Baik. Wallahu alam dari mana di Tuhan tulis atas apa. Jadi dalam ayat itu tertulis apa? Tengok. Dari pelbagai jenis nasihat pengajaran dan penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu, dasar syariat dan hukum-hukumnya. Mana lauh yang kamu terima ni, para pelajar, tengok Allah kata apa? Fakhuzha biquwwatin. Fakhuzha biquwwatin. Oleh itu terimalah dia dan amalkanlah dia wahai Musa dengan bersungguh-sungguh. Khuzha biquwwatin. Jangan ambil lillah. Ambil baca selalu. Dan suruhlah kaummu berpegang dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, iaitu suruhan-suruhannya. Hak mana dia larang, berhenti. Dan aku akan perlihatkan kepada kamu akan negeri orang-orang yang fasik, yang derhaka. Tengok nota di bawah tu.
yakni jika kamu engkar dan derhaka, tak dengar kata juga, maka kamu juga akan dibinasakan seperti penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan itu disebabkan derhakanya. Mungkin kalau nak binasa, buatlah perang tak erti lagu ni. Nah. Allahu Akbar. Ini ayat ini jelaslah kepada kita apa yang kita dapat. Ambil dengan semangat. Katanya negeri yang binasa itu Allah Ta'ala akan tunjuk balik, iaitulah negeri Mesir, Diyarul Qibt, tempat tinggal Fir'aun yang telah kosong. Allahu Akbar. Ada katanya segala negeri Jababirah yang sombong-sombong di atas dunia ini, macam ini untuk Quraisy mau berjalan tengok, pergi tengok Mesir, tengok Al-Madain Saleh, tengok apa ni kaum Hud. Semua itu sudah kosong-kosong belaka dah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, fiqhul hayah dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita ta'ziman li sya'nil miqat. Kita kena besarkan isu temu janji. Kita ni jangan mudah-mudah duk berjanji kok si. Orang hari ni tak senang je. Nah, pacok kamera depan, buat dikata kenyataan akhbar. Cakap tu kadang-kadang ada fakta, kadang-kadang tak ada fakta. Kadang-kadang auta lebih. Ada juga bahasa jenis cakap auta. Buat tu buat ni, janji tu janji ni dengan penuh keyakinan, konon-kononnya tapi tak yakin. Ini bahaya. Jangan duk main. Yang kedua, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Itulah mazhab kita Ahlus-Sunnah, Allah Ta'ala berkata-kata. Yang ketiga, 70 pengikut Nabi Musa juga yang terpilih pergi ke Miqat juga mendengar kalamullah. Sebab mereka nak jadi saksi, dia dengar sungguh bunyi suara. Dan berkata-kata dengan Allah Ta'ala ini merupakan mukjizat kepada Nabi Musa AS. Bila mukjizat, orang lain kena dengar juga, baru tahu jadi mukjizat, tidak dia seorang. Macam mimpi je, kan? Dalam kitab dalam lauh ni, al-wah yang lembaran tulisan ini, dalam tu terdapat Taurat yang terkandung dalamnya usulul aqidah, akhlak, adab, syariat, halal haram, ada dalam tu. Daripada Muqatil, dia kata di antara isi kandungan lauh, inni anallahu rahmanur rahim. Tertulis itu, aku ni Allah ar-Rahmanur Rahim, la tusyriku bi syai'a. Mu jangan syirik terhadap aku dengan suatu, dan jangan kamu taqta'us sabi, jadi perampok tengah jalan. Jangan kamu bersumpah dengan nama aku dengan sumpah bohong, kan? Itu di antaralah. Jangan kamu bunuh anak kamu, jangan kamu berzina, jangan kamu derhaka kepada ibu bapa. Yang keenam, bila kita terima arahan Allah Ta'ala ni, terima mesti dengan semangat. Jangan tak terima kok si. Yang keenam, ketika Bani Israel berpegang dengan Taurat, mereka akan menang. Kita hari ni pun kalau kita betul-betul berpegang dengan kitab Quran, insya-Allah kita kuat. Tapi kalau kita sudah jauh, kita lemah ketika itu. Yang ketujuh, Allah Ta'ala akan beri kepada kita ni dapat tengok Allah Ta'ala di mana? Di akhirat, tapi tidak di dunia. Sebab tu Tuhan tak kata la yur'ura, aku tak boleh tengok dak lantara ni sekarang, kamu tak boleh tengok sekarang. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim daripada Jarir, Nabi kita bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hazal qamar. Mu akan tengok Tuhan kamu sebagaimana mu tengok bulan di langit. Maknanya la tudamuna fi ru'yatihi, tidak ada awan mendung. Maknanya cerah kita boleh tengok. Kata di ulama, cara tengoknya sama tapi yang ditengok tu tidak. Maknanya bulan itu Allah Azza wa Jalla. Nak tengok macam mana? Kita tengoklah insya-Allah di akhirat nanti. Doalah biar kita boleh jadi ahli syurga. Ketika itu kita boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Maka bila Nabi Musa minta nak tengok, Allah kata mu tengok bukit.
Kalau bukit tu tenang, tak bergoyang, tak pecah, mu tengok aku. Alhamdulillah. Ana sendiri pada tahun 1993, waktu cuti musim panas di Madinah, ana sempat pergi mengembara ke bumi Arab ni, daripada Madinah pergi ke Syam, ke Syria kan. Kemudian pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, lepas tu pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Waktu di Mesir itulah ana dengan Ustaz Abdul Latif dapat naik bukit Torsena ni. Dan kita pergi tengok, orang tunjuklah, dia kata ni lah tempat Jabal Musa, dia panggil. Tempat Nabi Musa bermunajat. Wallahu alam, itulah yang ditunjuk. Cara naik dia pula, masya-Allah, kita naik pada pukul 12 malam sampai di puncak bukit dekat hampir subuh. Siapa-siapa di sana, bawah tu ada gereja, atas sikit ada masjid. Alhamdulillah, kita kata kita bolehlah salat subuh di sini kan. Naik, tanya orang situ, kata aku nak masuk mana masjid kunci. Gereja penuh pakai duk nyanyi buat dia dalam masjid kunci. Dia kata ada kunci dengan orang jual air tu. Jadi kita beli air sebotol, dapat air, dapat kunci, boleh ambil wudu. Bila masuk waktu subuh, kita azan subuh. Ramai orang putih pakai mari duk ambil gambar. Pelik ni. Buat dia pelik apa duk nyanyi dalam gereja tu, kita ambil gambar atas bukit tu. Cuma gambar-gambar kenangan itu telah dibaca oleh air pada 2014, entah di manalah. Tapi itulah memori kenangan ketika naik Jabal Musa. Baiklah, kita penutup pada ayat ini sebelum kita pindah kepada episod yang akan datang, iaitulah tentang penyembahan anak lembu. Kita habiskan cerita di sini. Tengok ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Dan aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong takabur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Ini para pelajar, tanda ayat ini sangat berbahaya. Orang yang sombong, dia tutup kepala dia, maka Allah Ta'ala tidak akan berikan mereka kepahaman. Dengar Quran macam ayam dengar kita baca Quran tak tahu ke apa. Rugilah. Allah Ta'ala tak buka hati dia untuk berfikir. Pasal hari ni kita ada macam-macam kawan-kawan kita. Ada kelak penyokong lah macam-macam. Ada yang pergi ambil diploma pengajian Islam, tasawur Islam, tapi mereka tak mau terima Islam. Dia kata apa? Dia tak mau masuk Islam. Padahal dia tahu dah benda tu baik kan? Jadi di antara punca manusia tak dapat hidayah, tak dapat kepahaman yang betul, punca dia yatakabbarun, orang sombong. Kita hari ni pun ni setengah-setengah orang ni sombong. Dia mari dengar ceramah tapi dalam kepala dia sumbak dah kepala, ustaz ni tak boleh pakar. Dia tu hak bijak. Maka orang ni tak akan dapat ilmu. Tengok. Dan mereka yang bersifat demikian jika melihat sebarang keterangan bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Dan sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Yang demikian itu kerana mereka mendusta ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Ini untuk orang kafir lah. Untuk orang kafir, itulah perangai dia. Tapi bagi kita, apa yang kita dapat daripada belajar daripada ayat ini, kita orang Islam ni jangan letak sifat sombong, takabur dalam diri kita. Kalau kita rasa lekeh orang lain, kita tak akan boleh ilmu. Inilah kaedah dia.
Allahu Akbar. Ayat 147. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan hari akhirat, gugurlah amal-amal mereka yang baik. Mereka tidak diberikan balasan pada hari kiamat, melainkan bagi apa yang mereka telah kerjakan dari perbuatan kufur dan maksiat. Apabila kita, dia panggil dalam ayat ini, dia panggil al-mu'jizatu bis-sirf. Mana Allah Ta'ala tak buka dia nak memikir, habis tak dapat lah. Jadi para jemaah sekalian, keadaan orang-orang yang sombong daripada bila pun, mereka tidak akan dapat hidayah. Kita umat Islam ni kalau sombong dengan pengajian, kita juga tidak akan dapat ilmu. Maka kita sentiasa tawaduk, kita dengar apa orang kata, kita dengar apa yang diperbincangkan dengan cara baik. Ni kalau dia tutup minda dia, tak usah kata gapo. Bawalah Quran, bawalah hadis yang sahih, bawalah kalam ulama yang muktabar, tak jadi dah. Hak jadinya hak dalam kepala dia. Rugilah kita, khasirat dunia wal akhirah. Tamatlah perbincangan kita para jemaah sekalian. Insya-Allah siri yang akan datang bermula daripada ayat 148, wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyyin ijlan, maknanya anak lembu. Berlakulah penyembahan anak lembu yang telah ditajuk oleh Musa Samiri. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.